Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hadid qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. An Amr bin Al-As radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kabairu al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar daripada Amr bin Al-As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dosa-dosa besar itu antaranya adalah melakukan syirik kepada Allah, dan juga menderhakai kedua ibu bapa, dan bunuh manusia, dan juga dia melakukan sumpah yang dusta. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bertemu di surau kita ni untuk kita sambung kuliah kita yang lepas. Mudah-mudahan dengan kuliah kita yang lepas diberkati oleh Allah SWT, dan juga kuliah kita pada malam ni insya-Allah. Hadis yang kadang kuliah lepas kita ada bincang pasal sumpah. Kita ada sebut tentang hukum sumpah. Sumpah ni dia ada hukum asal bagi sumpah dalam makruh. Kurang digalakkan untuk kita bersumpah. Hukum-hukum asal dia. Tetapi dalam hukum asal makruh kita bersumpah, dia boleh bertukar kepada haram. Dia boleh bertukar kepada wajib, dia boleh bertukar kepada harus, dan dia boleh bertukar kepada sunat. Kita dah sebut hari itu, antara hukum sumpah yang bertukar daripada makruh kepada haram ni, apabila dia melakukan sumpah untuk melakukan perbuatan haram ataupun meninggalkan perkara yang wajib. Jadi sumpah tu haram. Contoh, dia kata dia bersumpah, aku nak mencuri, wallahi aku nak mencuri, kan. Yang ni sumpah yang haram. Ataupun dia bersumpah untuk meninggalkan benda yang wajib, demi Allah aku tak nak sembahyang, contoh, kan. Yang ini sumpah yang haram. Dan sumpah tu pula ada sumpah yang wajib. Bila tiada cara lain melainkan dengan bersumpah untuk menyatakan hak orang yang dizalimi. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Tidak sempurna sesuatu benda yang wajib kecuali kita kena buat benda itu, maka kita buat benda itu adalah wajib. Ada kawan kita ni kena zalim, masuk dalam mahkamah, kita pun bagilah penyaksian mengatakan kawan kita tu kena zalim, contoh, kan. Tapi kita bagi saksi, dia tak percaya juga, hakim tak nak percaya. Last kali kita dah fikir-fikir, tak ada dah cara lain untuk nak elakkan kawan kita dalam mahkamah tu daripada dizalimi kecuali kena bersumpah. Pada ketika itu bersumpah itu adalah wajib. Dia kena ingat jugalah keadaan macam tu, insya-Allah. Dia hukum tu macam tu, hukum ni dia boleh tukar tahu dalam beberapa keadaan. Macam contoh, apa hukum gadi telaga? Hukum gadi telaga ni harus saja-saja nak gali tu, kan, nak cari air tu hukumnya adalah harus. Tetapi kalau tak ada air dan kita nak ada air untuk nak berwudu, ketika itu gadi telaga tu jadi wajib pula. Sebab kaedah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Tidak sempurna benda yang wajib kecuali kita kena buat benda itu, maka buat benda itu adalah wajib. Ingat situ, insya-Allah. Yang seterusnya, yang ketiganya harus. Apabila untuk melakukan perkara taatan atau menjauhi maksiat atau menunjuk ke jalan benar ataupun melarang daripada kebatilan. Kita bercakap hari-hari itu, kita nak mengukuhkan perkataan kita yang kita ni buat ketaatan, boleh bersumpah. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dia pernah sebut, fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah taala ni tak pernah jemu memberi pahala, tapi yang jemu ni kamu cari pahala, kan. Jadi kita bercakap pun nak bagi sedap sikit bercakap, kita pun wallahi, kan. Wallahi itu bukan menipu lah, wallahi itu benda betul lah. Yang kita bercakap tu sebab nak mengukuhkan perkataan, hukumnya boleh. Yang ketiga, keempatnya, hukum sumpah jadi sunat apabila bersumpah itu sebagai jalan untuk memberikan kesan kepada para pendengar, dan ini menjadi sebab untuk mereka menerima nasihat dan peringatan. Kita ni nak suruh orang, kita cerita pasal kelebihan melakukan ibadat.
Kelebihan kita ni infak fi sabilillah sebagai contoh. Kita pun ceritalah kelebihan Quran sebut begini. Last kali kita nak kukuh lagi perkataan, demi Allah kalau kita bersedekah kita dapat pahala besar di akhirat nanti. Kita tambah wallahi tu, biar orang dengar tu sungguh dah ni bagi tahu nak suruh sedekah kan. Yang tu hukum adalah sunat. Boleh insya-Allah. Dan sumpah ni ada sumpah yang tak elok lah. Antaranya sumpah ketika dia dalam perniagaan, dia tak elok. Kadang-kadang dia jual barang, jadi nak bagi laku barang dia ni, dia bersumpah. Itu tak elok. Benda tu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut al-halifu manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatan lil barakah. Sumpah itu menghapuskan nilaian barang dan melenyapkan keberkatan. Tak elok. Boleh nak sumpah tu, tapi hukumnya adalah makruh. Kita jual barang kan, barang macam ni elok insya-Allah, wallahi elok. Tengok cara nak bagi laku barang. Dia nak bagi laku barang dia, tapi dia jual nama Allah. Ramai sekarang ni ramai macam tu kan. Dia nak menegakkan kebatilan pun guna nama Allah kan. Dia nak menegakkan geng-geng dia pun guna nama Allah. Semua guna nama Allah. Sekarang ni bukan guna nama Allah lah, guna nama agama. Dia perjuangan agama. Padahal menipu je kan. Biasalah tu akhir zaman kan. Tak. Itu dulu kita dah cerita lepas lah. Hari ni insya-Allah kita nak masuk syarat-syarat sumpah. Hari ni tajuk baru insya-Allah. Sumpah. Jadi syarat-syarat ni. Apa dia syarat-syarat sumpah? Untuk memastikan sumpah itu diambil kira, ia perlu memenuhi syarat-syarat berikut. Ada syarat-syarat yang perlu kita tunaikan apabila kita bersumpah. Antaranya yang pertama, kata dia pelakunya hendaklah sudah akil baligh. Budak kecil kalau bersumpah tidak diambil kira. Budak kecil baru umur baru 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun baru boleh bercakap kan. Bersumpah dia pun boleh pakai ke? Tak boleh. Budak dia satu, cakap-cakap sama-sama dia wallahi. Contoh kan. Adakah sumpah budak kecil tu diambil kira? Tak. Tidak diambil kira. Baik. Ini disebabkan kesalahan orang yang belum akil baligh tidak diambil kira. Dia ada dua tu, akil dan baligh. Dia akil tu lain, baligh ni lain. Dua benda berbeza. Akil ni berakal, lawan bagi akil gila, majnun. Satu lagi baligh, lawan baligh tak baligh. Budak-budak tu kan. Orang gila kalau sumpah orang tak ambil kira. Gila. Kalau orang ambil kira juga dengan orang gila, dengan kita sekali gila. Betul, orang gila orang tak layan tau. Kalau kita layan orang gila, dengan kita sekali gila. Ingat situ insya-Allah. Beringat sikit. Ada cerita orang gila. Cerita orang gila banyak aku ni. Cerita orang gila masuk dalam, duduk dalam hospital. Duduk hospital tu, doktor ni tengok macam sihat dah mamak gila ni. Jadi kita kena lepas dia balik. Tapi nak lepas balik tak lepas, dia kena test dulu. Macam mana nak test? Dia panggil lah seorang gila. Dia panggil orang gila masuk dalam klinik. Dia buatlah satu soalan. Soalan dia, kalau kita ambil air, kita buka pilih paip, lepas tu kita bubuh dalam baldi tu bocor. Lepas tu kita angkat air tu, pergi ke satu baldi, kita tuang. Boleh ke? Gila kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Bocor. Kata gila tu. Dahsyat gila tu jawab, tak boleh, bocor. Oh, pandai awak fikir. Awak fikir pakai apa? Saya fikir pakai ni. Dia tunjuk ke otak dia kan. Kalau macam ni sihat boleh balik lah, kata doktor pada si gila tu. Gila ni pun pegang tangan doktor, terima kasih doktor, terima kasih doktor. Dia pun nak balik sampai kat pintu bilik doktor tu. Doktor tu dia nak tanya sikit satu soalan. Apa dia? Awak kata awak fikir guna ni nama dia apa? Yang ni kata namanya buah pinggang. Masuk balik gila lagi, mamat ni tak sihat lagi kan. Ni orang gila kan. Jadi orang gila ni doktor yang sihat pergi layan, dengan doktor-doktor sekali jadi gila. Orang gila banyak pula cerita orang gila. Orang gila duduk hospital gila. Dia mula-mula masuk, doktor ni termenung tengok dia. Sebab ada kat satu tiang dekat klinik tu, kat hospital tu. Gila tu pada pukul 12 tengah hari tepat, dia akan pergi kat tiang tu, dia letak tinggal kat tiang. Dia macam dengar sesuatu. Doktor mula tengok, biarlah gila. Doktor kata. Tapi problem dia 3 bulan, tiap-tiap hari gila tu akhir dia macam tu. Hari-hari dia pergi letak dengar. Macam dia dengar sesuatu lah. Doktor ni tengok, gila ni dengar kot. Tengok, doktor pun start nak percaya. Satu hari, gila tu tak datang. Pukul 12 tak datang gila tu. Dia kata, mana gila ni? Dia tengok, tunggu-tunggu tak datang. Last sekali doktor tu pergi diam-diam, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Doktor letak telinga kat tiang tu. Dia letak tak dengar pun. Tak dengar pun, kata doktor tu kan. Biar balik. Esok tu pukul 12 tengah hari datang lagi gila tu. Dia mari tak telinga macam biasa. Jadi doktor tengok, macam biasa lagi gila ni. Dia pun pergi cuit. Dia tanya, dengar ke? Gila tu kata, tahu dah 3 bulan dah tak dengar pun.
Kata gila tu. Ada doktor pun gila kan. Cerita orang gila. Okey, dah cerita orang gila. Nanti kita gila. Okey, kita sekarang kalau orang gila bersumpah, sumpah tidak diambil kira sumpah orang gila tidak diambil kira. Serupa juga sumpah budak-budak yang belum balik. Budak-budak belum balik, dia punya sumpah tidak diambil kira. Sumpah macam mana? Wallahi lah gajah rimau apa pun memang tak jadi hukum dia. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya daripada Ali radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi, rufi'al qalamu an salasatin 'anil na'im hatta yastayqis, 'anis sabi hatta yahtalim, wa 'anil majnun hatta ya'qil. Maksudnya diangkat pena, ini tidak diperkirakan dosa. Allah Taala tak akan ambil kira dan kita pun tak layan dalam 3 perkara. Yang pertamanya 'anil na'im hatta yastayqis. Orang tidur hinggalah dia bangun. Orang tidur dia tengah mimpi bercakap, jangan nak fikir. Ambil kira. Orang seorang suami tidur. Dia mimpi apa? Mimpi ceraikan bini dia. Bini dia dengarlah suami kata aku talak kau, aku talak kau, aku talak. Padahal mimpi. Contoh kan. Janganlah diguna hujah tu dalam mahkamah. Suami saya telah talakkan saya. Saya dengar sendiri dia cakap. Suami kata, "Tak, masa tu aku mimpi tu." Kan? Mimpi tu dah mikir tak, tidak diambil kira ingat insya-Allah hukum tu. Wa 'anil na'im hatta yastayqis, daripada orang tidur, daripada sampailah dia bangun. Orang tidur tidak diambil kira. Mimpilah kejar rimau apa pun. Mimpi lepas tu kalau orang perempuan pula dengan suami malam tidur, tiba-tiba dengar suami bercakap ayu. Lepas tu cakap sebut nama perempuan lain. Sudah suami aku kahwin lain dah rupanya. Contoh kan. Lepas daripada bangun tidur bergaduh. Abang dah kahwin lain. Mana ada? Tak ada dalam mimpi cakap. Mimpi kau ambil kira. Mimpi tidak diambil kira. Ingat tu, orang perempuan jangan dok lebih-lebih sangat punya mimpi. Tapi kalau betul masalah juga kan. Kalau betul. Okey, wa 'anis sabi hatta yahtalim, daripada kanak-kanak hinggalah budak tu balik. Budak-budak dia ni tidak dia kalau buat apa-apa tu tidak diambil kira. Biarlah budak-budak dia tak tahu apa budak-budak. Tapi kalau budak-budak dia semayang jadi imam, semayang sah, kita boleh jadi makmum pada dia. Semayang dia elok, rukun jaga, syarat jaga, sunat semua okey kan? Tak ada masalah. Budak tak boleh balik, belum balik lagi, kita tolak jadi imam. Semayang Jumaat itu adalah sah. Walaupun budak itu asalnya tak wajib semayang. Dia tak wajib semayang sebab budak-budak belum balik lagi kan. Tapi kalau dia semayang dan elok, rukun jaga, semua jaga okey, alhamdulillah, jadi imam, kita sebagai makmum belakang, kita ikut, hukum adalah sah. Ingat hukum insya-Allah. Orang gila tak boleh lah. Orang gila tolak orang gila jadi imam. Mampu ya. Orang gila tidak diambil kira sebab digila itulah menyebabkan semayang dah tak sah dah. Sebab gila tu dah semayang dia sudah tidak sah hukum. Wa 'anil majnuni hatta yaqil, daripada orang gila hinggalah dia berakal. Orang gila buat apa pun biarlah gila. Cumanya kadang-kadang kita kena kawal lah. Mari gila mesti telanjang kat luar tu, jangan kita biarlah sebab gila, jangan. Kita pergilah pakaikan dia pakaian tu kan. Pakaian itu masalah orang lain pula. Orang tengok pula jadi masalah kan. Masalah dia seorang tu dia punya pasal. Dia punya pasal. Orang gila. Okey, yang kedua, yang pertama tadi pelakon adalah akil balik sumpah yang sah. Yang kedua, bukan sumpah yang lara, sumpah yang sia-sia. Sebab ada sumpah yang sia-sia. Sumpah sia-sia ni macam orang Arab kalau bercakap apa-apa pun wallahi. Apa-apa nak pergi kedai pun wallahi, nak pergi masjid wallahi, nak balik masjid wallahi, semua wallahi. Ini style Pak Arab Contoh kata-kata ya benar demi Allah, tidak demi Allah dan sebagainya, yang sudah menjadi kebiasaan manusia melafazkannya dan tidak disertai dengan niat sumpah. Ini telah menjadi kebiasaan dalam pertuturan Arab orang lain tak ada. Orang Arab cakap apa pun wallahi sa'azhabu ilal masjid, demi Allah saya nak pergi masjid, demi Allah saya nak ni, demi Allah saya nak makan lepas ni, demi Allah saya makan tadi saya kenyang. Tak payahlah wallahi, memanglah makan tu kenyang kan. Tapi itulah Pak Arab. Buat macam mana kan? Kalau sumpah macam tu tidak diambil kira tidak diambil kira. Dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah bagi perkara ini telah disebutkan suatu perbahasan takrif al-yamin dalam sudut istilah tadi kita kupas lapang dah dalam kuliah dalam lepas. Yang ketiga, sumpah yang disertai dengan salah satu perkara berikut. Ini syarat penting juga. Bermakna kalau ada 3 perkara ni baru sumpah tu jadi. Kalau tak ada maka tak jadi sumpah. Apa dia? Yang pertama, zat Allah SWT. Seperti kata-kata aku bersumpah dengan zat Allah. Aku bersumpah dengan zat Allah. Nampak ayat Aku bersumpah dengan zat Allah. Satu. Ataupun disebut aku bersumpah dengan Allah. Yang itu sumpah jadi.
Aku bersumpah dengan zat Allah ataupun aku bersumpah dengan Allah. Yang tu hukum sumpah adalah jadi satu. Yang kedua, salah satu nama Allah yang khusus baginya, bagi Allah. Tadi disebut aku bersumpah dengan zat Allah. Yang kita sebut yang kedua ni seperti kata-kata aku bersumpah dengan Tuhan sekalian alam. Allah lah, siapa lagi? Sebab sekalian alam ni ada Tuhan lain, Allah Ta'ala tu lah kan. Ini sifat yang khusus bagi Allah yang tak ada pada yang lain. Siapa dia? Allah Ta'ala lah. Apa dia? Contoh disebut aku bersumpah dengan Tuhan sekalian alam. Bila sebut Tuhan sekalian alam, Allah Ta'ala, tak ada dah lain kan. Apa lagi? Ataupun aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki akhirat. Allah Ta'ala lah kan. Yang tu sumpah tu jadi. Ataupun Tuhan yang maha pemurah. Aku bersumpah dengan Tuhan yang maha pemurah. Yang tu pun sumpah dia adalah jadi. Tadi kita sebut aku bersumpah dengan zat Allah. Itu zat. Satu lagi kita sebut sifat Allah. Mentadbir alam, kepunyaan akhirat, yang maha pemurah kan. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumpah pun jadi. Dua. Yang ketiga, kita bersumpah salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kata-kata aku bersumpah dengan kemuliaan Allah. Nampak? Yang tadi dia tak sebut Allah, Tuhan sekalian alam. Nama Allah tak ada di sana. Yang mula-mula tu zat Allah, aku bersumpah dengan zat Allah. Yang tadi kita sebut sifat tapi tak ada sebut nama di sana. Tuhan sekalian alam. Tuhan yang maha pemurah. Allah lah, siapa lagi kan? Yang ketiga ni pula dia sebut dengan kemuliaan Allah. Nampak? Dengan kalam Allah, dengan ilmu Allah. Nama Allah ada. Tapi disebut sekali dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tadi kan. Nampak beza kan? Tiga. Okey. Ketiga-tiga ni sumpah jadi. Ketiga-tiga ni sumpah jadi, disampailah kita guna demi Allah, itu lagi jadilah. Demi Allah, wallahi, demi Allah, maksud dia gitu. Dalam semua perkara ini terdapat dalam hadis sahih. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yang sedang berjalan di dalam satu rombongan sampai dia bersumpah dengan nama bapaknya. Oh, dia bangga sangat bapak dia, demi Ibnu Khattab. Ambil kau. Bapak dia terus kan. Arab macam tu. Arab ni dia bangga bapak dia sampai bersumpah dengan bapak dia. Tu Arab ni style. Jadi cerita je Umar Khattab dan satu rombongan bersama dengan Nabi sallam, dia pergi sebut demi Al-Khattab, bapak dia. Bapak nama Al-Khattab kan, Umar bin Al-Khattab. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dengar, Nabi Muhammad tegur. Apa kata Nabi? Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum wa man kana halifan falyahlif billah awil yasmut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kamu daripada bersumpah dengan nama bapa-bapa kamu. Allah Taala tak bagi nak bersumpah guna nama bapak kamu. Demi bapak aku, macam mana? Demi Wan Hussein, tak boleh. Kan? Pasal bapak kau pula disebut. Yang boleh bersumpah ni betul-betul nama Allah Subhanahu wa taala. Guna nama bapak, nama atuk, nama apa tak payah, semua tak boleh. Nama keturunan demi Sultan Selangor tak boleh. Tak boleh, lagi tak boleh. Bukan sekadar tak boleh, lagi tak boleh. Bagi tahu kan, memang tak boleh. Apalah nama apa semua tak boleh. Yang boleh hanya nama Allah Subhanahu wa taala kan. Seronok cerita Selangor ni. Barang siapa yang mahu bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah ataupun hendaklah dia diam. Nabi Muhammad kata nak bersumpah nama Allah. Kalau tak nak bersumpah, diam, cukup. Kan? Bersumpah diam. Nak bersumpah juga tak nak guna nama Allah, jangan bersumpah. Nak bersumpah dah, nak bersumpah sangat ni, tapi tak nak guna nama Allah, tak boleh juga bersumpah. Bersumpah ni kok mana pun mesti dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ingat situ insya-Allah. Ni bising sekejap, baru ni keluar baru cerita baru. Isu ni lama dah keluar balik. Isu kalimah Allah, kan? Orang kafir guna kalimah Allah. Hukum boleh ke tidak orang kafir guna kalimah Allah? Boleh. Hukum asal boleh, tak ada masalah apa pun. Sebab banyak nas Al-Quran yang mengatakan orang kafir boleh menggunakan kalimah Allah. Bahkan Nabi Muhammad suruh orang kafir guna kalimah Allah. Banyak ayat Quran. Contohnya ada satu kisah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berkait dengan dua orang Kristian. Satu nama Al-Tamamdari, seorang Kristian, dengan seorang lagi nama Al-Bada'. Al-Bada' ni dua Kristian. Dia berkawan dengan seorang hamba yang telah dimerdekakan oleh Amr bin Al-As. Hamba tu nama Budail. Dia ni masuk Islam, hamba, lepas tu dia merdeka. Lepas dia merdeka, dia jadi businessman, berniaga. Berniaga bersama dengan dua Kristian tadi. Kat mana berniaga? Syria. Pergilah kat Syria berniaga. Sampai kat sana, dia sakit. Dah sakit, bawa pada kematian.
Sebelum dia mati, dia tulis satu keping kertas harta-harta yang dia ada. Dia tulis semua kertas, dia bagi pada Kristian tu, dia suruh ambil harta dia. Kalau dia mati, ambil harta ni bagi ke anak-anak aku dengan bini-bini aku dekat Madinah nanti. Boleh balik kan? Bersetujulah, matilah Budil. Jadi dua orang Kristian tadi pun ambil harta dengan kertas keping, hantar ke keluarga si Budil tadi. Bila sampai keluarga si Budil, bagi harta, bagi surat. Cuma dia tengok dalam list dengan harta, cek ada satu benda tak ada. Yang tak ada tu al-ina'u min fiddah, ada satu bekas daripada perak, tapi tertulis di keliling dengan tulisan emas. Ada satu tu, yang tu tak ada, yang lain semua ada. Keluarga dia kata, mana yang satu lagi ni? Siasat punya siasat, terpaksalah cari dua Kristian yang bawa barang. Tanya, korang curi ke? Dia tanya, korang curi ke tak? Korang curi ke tak? Curi ke tidak? Last sekali terpaksa laporkan benda ni kepada Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW pun datang. Nabi Muhammad tanya Kristian tu Nabi siapa sudah? Dia kata tak, kami tak curi, kami tak ambil lah. Bila kata tak ambil tu, Nabi Muhammad tak boleh kata apa, diam Nabi tu. Allah Ta'ala pun turun Al-Quran, fayuqsimani billah, kedua-dua Kristian itu hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Nampak? Quran sebut memang orang kafir boleh guna kalimah Allah. Dan antara dalil yang digunakan untuk mengatakan orang kafir boleh guna kalimah Allah adalah ni hadis kita baca, mangkana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Kata Nabi sallallahu, barang siapa yang nak bersumpah, dia kena guna nama Allah. Kalau tak, diam. Baik diam. Orang kafir ni, kalau contohlah kita cerita ni, contohlah kalau kita negara Islam, contoh sekarang ni bukan negara Islam, negara apa pun tak tahulah. Tapi cerita contoh kalau kita dalam negara Islam dan kita ada mahkamah Islam, mahkamah syariah. Jadi dalam negara Islam, mahkamah Islam, mahkamah syariah ni mahkamah yang paling besar. Macam kita ni mahkamah besar ni mahkamah sivil kan. Mahkamah Islam ni sebagai sampingan. Dalam mahkamah Islam, dalam negara Islam, mahkamah syariah tu yang nombor satu. Mahkamah sivil tu sampingan. Dia pusing situ sikit Okey, bila kes contoh kes kecurian sebagai contoh, masuk dalam mahkamah syariah, dan antara dalam mahkamah syariah orang kafir juga. Kita kata kau curi, kita tak. Kaedah Islam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti bagi orang yang menuduh dan orang yang ingkar dia kena bersumpah. Kaedah Islam Okey, sekarang kata kau mencuri. Kita nak tuduh orang kafir, kita datangkan bukti. Tiba-tiba cukup bukti mengatakan dia mencuri. Dia pun nak mengelak diri, dia kena bersumpah. Dia nak bersumpah dengan nama siapa? Guna nama Allah ke nak guna nama Tuhan dia? Kena guna nama Allah. Nampak? Ini undang-undang dalam Islam. Sebab tu kalau tiba orang kafir boleh tak guna nama Allah? Boleh, tak ada apa pun. Yang nak bising tu, nak pun tak faham. Tak faham. Segi nas, Quran, hadis, memang tak jadi apa masalah pun orang kafir dah guna kalimah Allah. Memang tak jadi masalah. Cuma kita lah pertikai lah, takut digunakan alat untuk memurtadkan orang Islam. Itu antara yang kita bincang lah. Memurtadkan orang Islam. Boleh kita bagi, tapi letak syarat. Orang kafir boleh guna kalimah Allah, tapi letak syarat-syarat yang ketat. Apa dia? Tidak boleh digunakan kalimah Allah dalam dakwah, contoh kan? Tidak boleh gunakan kalimah Allah ketika kamu tulis dekat atas gereja kamu tu, tak boleh. Itu kalau kita letak syarat lah. Syarat itu pulang pada kita lah, kita letak kan. Tapi kalau segi asal orang kafir nak guna kalimah Allah, memang dibenarkan. Memang kalau betul ada lah. Kalau tak ada, tak saja minta tak boleh. Tak ada pada agama dia. Ada kata dia. Ada ke tak ada? Pergi tanya dia punya tokoh-tokoh besar dalam agama, dia kata tak ada pun. Dah tu yang dia sembang orang politik. Itu tak boleh. Yang kita cerita ni, kita tanya ketua agama, dia kata memang ada sungguh penggunaan kalimah Allah. Itu hak dia orang. Kita kena bagi hak. Sebab dalam keadaan Islam, innallaha a'ta kulli haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah Taala memberikan hak kepada mereka yang berhak. Kalau dia orang ada hak, kita kena bagi hak itu. Nampak Islam. Jadi macam mana masalah sekarang ni? Lu fikirlah sendiri. Macam nampak dengan Malaysia kan, bila timbul isu penggunaan kalimah Allah bagi orang bukan Islam begitu. Entahlah. Isu balik. Ingat beda, keluar balik. Okey, sini balik. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar nama penuh dia. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah dengan sabdanya yang bermaksud tidak demi Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Cara Abdullah bin Umar ni, ada cerita Nabi sallallahu sebut, Nabi Muhammad sallallahu dia pernah bersumpah, dia kata tidak. Dia nak nafikan dan dia bersumpah demi yang membolak-balikkan hati manusia. Dia tak sebut nama Allah. Dia hanya sebut sifat bagi Allah. Apa dia? Muqallibal qulub. Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Jadi kalau kita bersumpah menggunakan sifat Allah Taala tadi, maka sumpah itu jadi. Sumpah itu jadi gitu. Okey, telah sabit banyak hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari
Dan periwayat selainnya bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sumpahannya, demi Tuhan yang menguasai jiwaku. Nabi Muhammad ni banyak kali dia bersumpah, dia sebut demi Tuhan yang menguasai jiwaku. Banyak kali Nabi Muhammad tak sebut nama Allah, dia hanya sebut sifat Allah Taala yang menguasai jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak kan? Okey, boleh, maknanya kalau kita sumpah sebut sifat Allah tu jadi sumpah. Walaupun kita tak guna nama Allah sekalipun Ataupun demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaannya, kekuasaan Allah. Nabi Muhammad pernah sebut demi Tuhan yang jiwa Muhammad ni dikuasai oleh dia, Allah Taala. Sebut sifat Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kalau sumpah menggunakan sifat Allah, sumpah itu adalah jadi, walaupun tak guna nama Allah Subhanahu wa Taala sekalipun. Hukum. Kalaulah seseorang itu bersumpah dengan perkara selain yang disebutkan di atas, maka sumpahnya tidak diambil kira atas dua sebab. Contoh, dia tak gunalah nama Allah, tak gunalah sifat Allah, tak guna nama Allah, tak guna sifat Allah, dan tak guna sifat yang dikompeng dengan nama Allah. Macam tadi, demi ilmu Allah Ta'ala, faham? Demi kekuasaan Allah Ta'ala, demi kemuliaan Allah Ta'ala. Ada satu lagi, demi Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Allah tak ada sebut, tapi Tuhan sekalian alam, faham? Allah Ta'ala sebut lagi kan? Jadi kalau kita tak guna yang ni, kita tak guna yang kita sebut tadi, kita guna macam bapak kita, contoh, demi bapak aku, macam bapak dia power sangat kan, contoh kan, macam mana agak-agak. Jadi dia kata tidak diambil kira, sumpah tidak diambil kira. Kenapa? Yang pertama, kerana hadis Rasulullah sebelum ini, barang siapa yang mahu bersumpah adalah bersumpah dengan nama Allah ataupun adalah dia diam. Nabi kata kalau bersumpah kok mana pun kena nama Allah, lain tak boleh, kok mana pun mesti nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Yang kedua, tiada kesempurnaan keagungan pada perkara selain yang telah disebutkan. Seorang mukmin dilarang secara mutlak mengagungkan zat selain Allah. Kita kalau guna nama lain, bermakna kau menganggap benda tu lagi mulia daripada Allah. Padahal Allah Ta'ala ni mulia, habis-habis mulia, tak ada lagi mulia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disebabkan itu tak boleh kita bersumpah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat situ insya-Allah. Acu kape kalau orang Kelantan lah. Bergaduh-gaduh acu kape. Ambil kau, kape terus boleh ke dia. Kan? Ni orang Kelantan punya style. Apa lagi? Mati dibunuh. Acu mati dibunuh. Tu orang Kelantan tu. Selangor sorry aku tak tahu. Kan? Tapi kalau orang Kelantan cara bersumpah macam tu. Dia bersumpah. Dia tak nak guna nama Allah, sebab kalau guna nama Allah nanti kena bayar kifarat. Contoh, nak ngelak daripada kena bayar kifarat, dia gunalah nama-nama lain kan. Kita dengar bersama tension kita dengar. Kan? Ingat masa nak Quran dulu, belajar Quran, bergaduh-bergaduh tu, cara dia bersumpah macam mana? Acu buku Quran tak ingat. Ambil ingat. Dia bersumpah. Kan? Ingat sampai kita bersumpah hari ni, kalau kau penipu, Quran kau hafal tak ingat. Dia cara bersumpah. Masa nak belajar Quran dulu. Itu style orang Kelantan tu. Style dia. Aduh, pening. Okey, tak. Sumpah yang soreh dan kinayah. Sumpah ni dia ada soreh, satu lagi ada kinayah. Macam talak kan. Talak dia ada soreh, dia ada kinayah. Nikah pun ada soreh, ada kinayah. Nikah, kita menikahkan orang dalam mazhab Asy-Syafi'i, dia mesti guna kalimah an-nikah ataupun az-zawaj, ataupun dalam bahasa Melayu kahwin dan juga nikah, kan? Sebab tu juru nikah masa dia nikahkan kita, dia akan sebut ankahtuka wa uzawwijuka. Aku nikahkan engkau dan aku kahwinkan engkau. Kalau yang Melayu, aku nikahkan engkau, aku kahwinkan engkau, kan? Ni kena sebut tau. Kalau kita jadi juru nikah ataupun kita sebagai bapa nak kahwinkan anak perempuan kita, kan, masa kita akan nikah si lelaki tu, kena sebut aku nikahkan engkau dan aku kahwinkan akan dikau. Tu bahasa pondok lah tu. Nak akan dikau, kena ada akan. Kalau tak ada akan maka tak jadi. Teruk sangat. Kan? Tak apalah, kita gunalah style pondok pun tak ada masalah, kan. Dia guna kalimah an-nikah dengan az-zawaj. Kalimah kahwin dengan nikah perlu digunakan dalam mazhab kita. Dalam mazhab Hanafi, dia tak semestinya soreh, kinayah pun tak apa. Macam mana? Contoh, dia kahwinkan anak perempuan, dia kata aku hadiahkan akan dikau. Boleh? Mazhab Nabi. Mazhab kita tak boleh. Sebab bila sebuah hadiah, dia macam-macam tafsiran. Faham tak? Jadi dia tak boleh guna kalimah hadiah. Dalam mazhab kita lah. Mazhab kita kok mana pun kena kalimah an-nikah ataupun az-zawaj. Nikah ataupun kahwin, kan. Tapi dalam mazhab Hanafi, kalau guna kalimah hadiah pun boleh. Simple mazhab dia. Mazhab dia senang lah. Mazhab kita susah sikit lah bab nikah ni, gitu. Mazhab dia, dalam mazhab Hanafi, wali tu perempuan. Wali tu perempuan. Bapa penyempurna kepada wali. Kita pula wali tu bapa.
perempuan penyempurna kepada bapa. Macam tu pula buat terbalik. Boleh nampak beza Sebab tu dalam mazhab Nabi, kita kenal seorang perempuan tu kenal kat kita nak kahwin, pergi cari dah saksi 2 orang kan. Cari saksi 2 orang, 2 saksi tu okey, kita pun cari seorang juru nikah, perempuan tu wakilkan diri dia pada juru nikah tu, lepas tu juru nikah kahwin dengan kita. Selesai masalah. Dalam mazhab Hanafi, simple dia punya mazhab. Mazhab Syafi'i tak boleh. Ni jumpa bapak dia dulu. Ni bapak ni anak perempuan kau ni ada orang berkenan nak kahwin ni. Tak nak bagi, tak boleh. Nak juga kena jumpa dengan juru nikah apa ni, panggil apa? Wali hakim. Wali hakim wali kerajaan kan. Pergi jumpa kerajaan, qadi lah, jumpa tok qadi ni, saya nak nikah ni, bapak saya tak bagi. Nak boleh ke kahwin tu, qadi kena panggil pula bapak tu. Kau hal tak bagi anak kau kahwin, kena bagi nasihat pula kan. Tak nak budak lelaki ni tak handsome, saya rasa dia balak lagi handsome. Contoh, dia buat syarat tak apa-apa, contohlah. Bapak kata, kau macam mana pula nak ubah, tak nak kahwin juga dengan balak tak handsome ni, walaupun bapak dia kata tak handsome sekalipun. Contohlah. Paksa-paksa tak nak. Jadi wali itu sudah dipanggil sebagai wali engkar. Wali engkar, ketika itu qadi itu menikahkan. Boleh? Faham? Dia panggil wali hakim, wali kerajaan. Hukum dia. Cuma dalam mazhab Syafi'i ada ringan sikit. Antaranya antara wali dengan perempuan tu lebih kadar 2 marhalah. Pun dah boleh kahwin tanpa keizinan si wali. Yang ni senang. Itu ramai dok pergi lagi kat Siam. Iyalah tu. Tu ada tu, memang ada. Benda tu memang ada di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Kena kaji balik tu. Sebab 2 marhalah dulu dengan 2 marhalah sekarang ni Syekh dah lain. Dulu telefon pun tak ada. Dulu telefon tak ada, sekarang tak payah cerita telefon, Facebook tahu Facebook. Apa yang berlaku dekat dekat Amerika hari ni, Obama isytihar menang 2 minit dah buat kat sini. Betul tak? 2 minit dia dah buat, tahu dah menang. Kan? Kadang-kadang Obama tak ada berucap lagi, kita dah tahu dah menang. Betul tak? Itu cerita zaman sekarang, zaman dah moden kan. Jadi istilah 2 marhalah tu kena kaji balik lah. Kena kaji balik untuk nak adaptasi dalam era moden ni kan. Telefon lah sepatah juru nikah pun. Ni bapak kamu, anak kamu datang jumpa aku ni, nak menikah ni, macam mana agak-agak ni. Bagilah. Tak nak. Bagi. Tak nak. Bagi. Tak nak. Tak nak apa aku nikahkan. Sebab budak nak sangat nak kahwin. Set masalah kan. Telefon lah sepatah. Tahu payah kau. Ni kadang-kadang bapak tak bagi, aduh. Ana cerita pasal anak pernah urus budak nak kahwin. Anak memang pening. Pening. Pergi urus, tanya dia, nombor 1 je tak tanya budak ni sembahyang ke tidak. Dia tak tanya soalan tu, dia tanya, "Yalah, kawan awak tu kerja apa?" Dia tanya soalan satu kerja. Kita katalah balik Azhar. Lama-lama kerja lah tu, sekarang tak ada kerja lagi. Cakap kan. Dia kata kalau macam tu takkanlah kawan awak tu nak bagi anak saya makan pasir. Alamak, kau punya ayat. Jam kita. Jam. Kita fikir, alamak Pak Haji ni, kalau aku layak buruk tak kahwin kawan aku. Anak fikir layak buruk, anak nak kata bisa makan pasir, rumput boleh makan. Kalau bagi yang tu makan tu kan. Tapi alamak, janganlah susah, orang mudah dah lah kan. Kau orang lain bakal menantu pun juga. Kan? Mudahkan pada anak muda nak kahwin lah insya-Allah. Allah Rabbi, macam mana nak buat ni? Ni ada seorang kes main jubana lain nak kahwin. Macam mana ustaz nak buat ni ustaz? Mak perempuan tak 15,000, mana nak cari 15,000 ni? Sudah. Kau tak dapat 15,000, kau cari aku lah ada duit. Tak, bukan masalah cari duit ustaz. Fikir teori untuk nak lepaskan benda ni. Semalam kau jumpa, malam tadi kau jumpa. Anda fikir. Macam inilah, hantar balik dulu. Biar anda fikir sehari. Anda fikir hari ni sehari. Balik nak jumpa ni, nak bagi jawapan. Apa benda tak tahu begini. Kan? Ada kan? 15,000. Anda kata, cakap budak perempuan tu. Kau cakap ke mak kau bujuk-bujuk lah bagi murah-murah. Cakap kan? Bukan mas kahwin. Hantaran tu kau wajib pun. Hantaran ni budaya. Dia wajib tu mas kahwin kan. Kita tanya kenapa 15,000, tanya budak perempuan. Tak, mak kata nak buat kenduri lah apalah. Nak buat besar lah ni. Tu point. Tak payahlah besar-besar, mudah-mudah dah lah. Kesian orang nak kahwin. Sedap kita cakap ke orang. Sedap kita tu ke orang kan. Tapi kadang-kadang temen orang nak macam mana nak bagi mudah anak muda nak kahwin. Ada bimbang satu benda tau. Dia kadang dia orang kita ni, orang Malaysia sekarang dia budaya campur lelaki perempuan tu dah biasa. Satu, couple ni dah tak jadi aib dalam masyarakat kita pada hari ni. Betul tak? Dulu aib. Dulu kalau budak lelaki buat motor, bawa semua budak perempuan masuk dalam kampung, ada budak-budak pergi sekat. Dulu ada ingat ni masa anak jam 4, jam 3, jam 5, ada ingat lagi anak masa tu. Budaya tu masih hidup. Masuk budak dalam kampung, dia buat motor, lepas tu ada budak perempuan, ada tukang halang. Budak-budak muda juga, kau orang tua. Budak-budak muda juga pergi halang. Kita tanya, ni siapa?
Dia tanya balik kawan tu. Dia tu mengalahkan ustaz Jabatan Agama Islam tau. Dia tanya, kau bini kau? Bukan. Kau baik kau keluar. Kita aku cepu. Nampak? Orang dulu tau. Sekarang tak ada tau. Masuk biar lah. Biar. Sekarang tu biar ya. Okey, dah lah budaya macam tu. Tiba-tiba kita susahkan kahwin. Bila kita susahkan kahwin, diorang dah bersama, agak-agak jadi apa lah lama. Problem lah, takut-takut berzina. Itu yang paling bimbang. Dah berzina, jadi masalah lah. Anak zina pula kan. Ada. Bila dalam 3 minggu lepas, sini ni Kota Damansara. Anak ada kawan budak macam-macam lah. Kawan budak-budak ni berapa ni ramai. Dia telefon, pukul 3 pagi telefon. Ustaz, saya telefon. Apa hal? Ni ada seorang kawan ni nak kahwin. Lah kahwin masalah. Kahwin sedang kahwin. Ni masalah ni telefon ustaz, tidak tak telefon ustaz. Dah apa masalah? Dia kata dah nak meletup lah. Allah nak guna ayat Allah. Dah nak meletup berapa bulan? 7 bulan dah. Lepas tu nak nikah. Nikah lah. Jadi cari juru nikah. Dia kata kita kahwin cari elok lah. Lepas tu dia kata dia kata nak guna prosedur ni susah. Sebab kena apa, masuk dapat sijil tu lah. Sijil apa mungkin? Kursus nikah. Dia kena masuk tu, makan masa tu ustaz. Member nak meletup dah ni. Anda kata sudah macam mana nak buat. Anda fikir lah, sekali anda telefon kawan anak yang kerja Jabatan Agama Islam. Nak telefon chef boleh buat. Dia kata boleh ustaz, tak ada masalah. Anda kata tolong fikir cepat-cepat budak-budak ni meletup jadi hal. Kan? Tapi memang tak boleh boben lah. Sebab kau dah berzina kan. Bagi tahu urus elok-elok bagi kahwin. Apalah hai budak-budak hari ni. Nak buat macam mana? Inilah dunia pada hari ni kan. Jadi kita kena fikir sesuatu lah untuk nak selamatkan benda sebegini. Begitu insya-Allah. Adalah orang nak buat teori baru. Benda ni pun ada dalam fiqh, iaitu kita bohbinkan dengan bin bapa pada anak zina tu. Bila sekiranya daripada tarikh perkahwinan dengan beranak tu lebih kadar 6 bulan. Walaupun kurang daripada kadar 9 bulan, tapi lebih pada 6 bulan, anak itu boleh dibinkan dengan bin bapa. Ada teori tu ada dalam mazhab Hambali. Ada benda tu, ada orang debate. Anda rasa kalau nak buat tu boleh, tapi problem dia macam kita nak menyebarkan lagi zina. Tu problem dia pula kan. Jadi anda tak setuju juga nak mengizinkan tu. Kalau kau nak buat boleh, tapi kau selesaikan masalah ni dulu. Selesaikan masalah mudah kahwin kan. Sebab dia problem lagi besar. Insya-Allah. Hai, fikirlah macam mana pun aku tak reti dah. Anda tak larang nak fikir macam mana nak buat. Kadang-kadang naik kereta tu orang telefon daripada perjalanan tu fikir macam mana nak buat budak-budak ni. Tapi kita kena fikirlah. Kalau tak fikir tak ada siapa nak tolong fikir untuk dia orang. Kan? Begitu. Okey, tak apalah. Faham nikah mana pergi hari ni. Okey, kita buat sikit ni. Sumpah soreh jelas dan sumpah kinayah sindiran. Sumpah terbahagi pada 2 bahagian. Yang pertama secara jelas, yang kedua secara sindiran. Secara jelas soreh, sumpah secara jelas ialah setiap sumpah yang menggunakan salah satu nama Allah Ta'ala yang khusus baginya, seperti kata-kata aku bersumpah dengan nama Allah ataupun aku bersumpah dengan nama Tuhan sekalian alam tadi. Yang tu sumpah yang jelas, soreh. Cuma di sana ada satu sumpah. Sumpah tu tak jelas. Sumpah tu sindiran dia panggil. Macam mana? Sumpah secara sindiran ialah bersumpah dengan sesuatu yang akan dirujukkan kepada Allah jika disebutkan secara mutlak. Seperti kata-kata aku bersumpah dengan yang memberi rezeki, ataupun aku bersumpah dengan yang menciptakan, ataupun dengan yang maha, yang maha menjaga. Macam tadi kita sebut kan. Sepatutnya sumpah kita sebut clear nama Allah. Demi Allah, demi Tuhan, demi Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki. Mana ada nama Allah. Tapi dalam beberapa keadaan kita sumpah, kita tak sebut demi Allah, tak ada. Kita pergi sebut sifat dia sahaja tanpa kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita pergi sebut aku bersumpah dengan yang memberi rezeki. Dia bila sebut memberi rezeki ni 2-3 tafsiran tau. Kalau kita sebut demi Tuhan, demi yang menjaga sekalian alam, nampak dah Allah Ta'ala. Faham? Tu Allah Ta'ala tak ada dah yang jaga sekalian alam ni kan. Tapi kalau sebut demi yang memberi rezeki, bapa kita pun boleh, majikan kita pun boleh, Allah Ta'ala pun boleh, betul tak? Bila ayat tu aku bersumpah dengan yang memberi rezeki, yang tu dia panggil lafaz kinayah, tertakluk kepada tafsiran-tafsiran. Faham tak? Bila tertakluk tafsiran kepada tafsiran, sah ataupun tidak, tertakluk kepada niat. Kalau niat dia kerana maksud memberi rezeki itu adalah Allah, sumpah tu jadi. Faham? Kalau tidak diniatkan kepada Allah, sumpah tu tak jadi. Boleh? Mana tertakluk kepada niat. Dia macam nikah lah. Macam nikah talak sebagai contoh. Anda selalu cerita dalam kuliah ni tentang talak kan. Talak ada 2, satu lafaz soreh, satu lagi lafaz kinayah. Lafaz kinayah ni, lafaz soreh ni macam daripada rumah, dia nak gurau, buka pintu, bini tengok muka abang, senyum, dia berkata, "Ai talak ayu." Terkejut bini.
muka hijau, tak pasal. Apa pasal bang? April Fool, bapak dia. Nama April Fool gitu kan. Tak boleh. April Fool ke December Fool ke apa Fool ke semua tak boleh. Semua tak boleh. Talak tetap jatuh walaupun April Fool sekalipun. Ingat. Sebab lepas tu clear. Saya talak awak, faham Ada satu lagi dia panggil lepas kinayah. Lepas kinayah ni dia tak guna lepas yang clear tau. Dia guna kalimah yang boleh didatangkan tafsiran yang pelbagai. Contoh, kau boleh tak keluar dari rumah aku? Ayat tu kan. Aku rasa kau dah tak layak tidur atas katil rumah aku. Contoh. Ini ayat yang boleh ditafsirkan sebagai talak. Dan kadang-kadang tidak ditafsirkan sebagai talak. Ketika itu tertakluk kepada niat si lelaki, si suami tu. Tanya dia, engkau ni masa sebut tu, kau keluar rumah aku, niat talak ke tidak? Niat talak, jatuh talak. Saya tak niat talak pun, tak jatuh talak. Faham? Datuk kenapa sebut? Saja gurau. Contoh kan? Contoh. Talak bermakna tertakluk kepada niat. Bila lepas tu kinayah. Sumpah juga sumpah. Kita sumpah dalam mahkamah bagi contoh panggil. Kau kena bersumpah. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara kan? Kita nak tuduh datangkan bukti. Bukti dah cukup dah. Tuduh apa dia? Contoh bukan betul ni. Orang pergi tuduh Anwar Ibrahim liwat, contoh. Bukan sekadar dia tuduh, dia berjaya datangkan saksi 4 orang. 4 orang saksi komplit. Datang mari dan 4 tu adil. Adil lah, bukan bekas parti keadilan. Kalau bekas parti keadilan tak masuk Zonodin, Hasan Ali, tak boleh tu. Itu tak masuk Yang kita cerita ni memang adil. Dosa kecil tak buat, dosa besar tak buat. Itu maksud dia Datang 4 orang saksi, adil, dosa kecil tak buat, dosa besar tak buat. Cukup saksi dalam mahkamah. Tanya, Anwar kau berhal? Macam, saksi dah cukup. Kau macam mana? Pada masa tu Anwar ada hak untuk nak membela diri dia. Macam mana? Bersumpah. Faham? Masa tu pun di atas mahkamah tu, dia pun berdiri dekat dia punya court tu kan. Ya, demi Allah saya tak meliwat. Faham? Dia kena bersumpah. Tiba-tiba dia tak sebut demi Allah saya tak meliwat. Dia kena sebut demi yang maha memberi. Contoh, demi yang memberi saya tak meliwat. Lain macam ayat kamu. Ayat tu pelik tu. Pada ketika dia tanya, kau sebut tu maksud Allah Ta'ala ke siapa? Hakim kena tanya, kau sebut tu demi yang memberi rezeki tu, kamu niat Allah Ta'ala ke kamu niat daripada Allah? Dia kata saya niat Allah Ta'ala, baru jadi sumpah. Faham? Kalau kata tak, saya tak niat pun Allah Ta'ala, saya niat yang lain, sumpah tak jadi. Maknanya dia boleh dikenakan hukuman. Faham? Rumit juga ni. Anak cerita ni, benda ni tak berlaku dekat Malaysia. Sebab undang-undang dalam Quran tak ada dalam undang-undang Malaysia. Cerita ni cerita ni ada undang-undang dalam Quran dan hadis. Undang-undang ni kalau cari kat Malaysia, kiamat kamu tak akan jumpa, kecuali kalau kita tukar undang-undang. Itu cerita lain. Hukum ni insya-Allah. Habis. Ataupun bersumpah dengan menggunakan wallahu alam. Cakaplah wallahu alam. Okey, soalan tak? Sila. Allah Rabbi. Sumpah pegang Quran semua tak ada tau. Yang pegang-pegang Quran ni tak ada. Macam contoh kita, aku bersumpah dengan kalamullah. Kalamullah ni, disebut kalamullah ni, dia banyak tafsiran tau. Satu, kalamullah makna kalam yang di sisi Allah Ta'ala yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Ada satu lagi, kalamullah Quran tu. Yang ni bukan kalamullah yang azali. Faham tak? Ini adalah mashaf, terjemahan daripada perkataan Allah tu. Nak bagi kita faham, buatlah keluar Al-Quran. Faham tak? Kalau tak pakai macam ni, sampai sudah kita tak reti tentang kalamullah. Tapi yang ni sebagai terjemahan di sisi Allah Ta'ala, disebut demi kalamullah. Yang tu masih kinayah. Kita pergi tanya orang yang sebut kalamullah, kamu sebut kalamullah di sisi Allah Ta'ala tidak bersuara, tidak berhuruf ke, ataupun kalamullah mini Quran ni. Dia kata Quran ni, sumpah tak jadi. Faham Dia sumpah di sisi Allah Ta'ala tu baru jadi. Lepas tu ibu sumpah pergi bawa Quran, tak kepala pula. Tak ada, semua ciplak Kristian. Itu semua ciplak Kristian. Kristian dia buat kerja macam tu tau tak? Tengok Parlimen Amerika. Parlimen Amerika tu, bila dia nak melalui Parlimen tu, dia ambil kitab Bible kat atas kepala ahli Parlimen tu kan, bersumpah seorang-seorang. Mereka dekat dunia Melayu ni tiru Indonesia tiru. Dia bersumpah, dia ambil Quran tak atas kepala. Bersumpahlah seorang-seorang kan. Indonesia, Parlimen Indonesia. Malaysia setakat ni tak ada. Dia ada pun bersumpah, wallah, billah, tallah, saya ni nak bla 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 bla. Pasal kat Malaysia kan? Betul lah tu bersumpah. Cuma bila sebut wallah, billah, tallah, itu nak mengelak. Sumpah yang jadi kena sebut hi, wallahi, billahi, tallahi. Baru jadi sumpah tu. Saya tidak akan mendedahkan rahsia-rahsia kerajaan. Wallahi, billahi, tallahi, saya tidak akan mendedah rahsia-rahsia kerajaan. Kata ahli parlimen dalam parlimen tu kan.
Tiba-tiba datang ahli parlimen, namanya Allahyarham Ustaz Fadino. Cerita dia, wallah billah tallah. Tak ini sumpah. Sebab tak ada hi di sana. Dia boleh tafsir dengan 2-3 tafsiran. Demi Allah ke mungkin, dan Allah je. Mungkin tafsiran. Tapi orang tak pernah nak sound sebab kawan tu ulama. Habis selamatlah dia. Terror juga tu kelebihan jadi ulama pula. Kan? Okey, cerita Jadi sumpah yang jadi dia mesti tak ada tafsiran lain. Dia mesti maksud dia sumpah kerana Allah, bukan kerana lain. Faham Mesti demi Allah. Kalau ada banyak tafsiran, itu sumpah tak jadi. Tertakluk kepada niat kepada orang yang bersumpah semasa dia bersumpah. Gitu. Wallahu a'lam. Okey, soalan lain. Tak ada? Tak ada. Bagus. Alhamdulillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesuatu lagi? Maksudkan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pada kami kehidupan kami lebih baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.